Ahmed. As usual, saya akan serahkan introduction sedikit on CDOS dan sebagainya pada Cik Harun sekejap lagi. Lepas tu saya akan jemput penceramah kita iaitu Cik Fauzi daripada PUO untuk menyampaikan syarahan beliau mengenai dengan CDOS Fundamental. Pertengahan kita akan break sekejap untuk ada soalan sekiranya ada. So please keep your chat flowing. Kalau nak soalan, dia ada button soalan lagi pun, either one lah, you boleh buat. Kita akan jawab satu atau dua soalan. Dan pada penghujung sesi juga kita akan ada special question and answers sebelum saya buat rumusan. Slot pada hari ini kita a bit extended a bit because it's a special slot. Mungkin kita habis dalam pukul now 10 o'clock, probably 11:10, 11:15. Kita tengok macam mana. Dan slot kedua juga akan berkisarkan on CDOS, iaitu feature big blue button. Dan orang saya rasa Cik Fauzi juga akan menjadi penceramah. So it's a interesting two slots. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama kita untuk the first two slots atau all three slots pada hari ini untuk kita pelajari. Perbezaan slot hari ini dengan hari kemarin adalah today is very practical, today is very technological. Dan hal technological berbanding daripada benda-benda yang topik-topik sebelum ni yang very theoretical ya. So kita pastikan dia selang-seli begitulah. So ada hari teori, ada hari praktikal, ada balik pada teori, ada psychological dan sebagainya ya. Okey, dengan tidak buang masa saya nak jemput TS Cik Harun Zahad untuk kita dengarlah daripada beliau sendiri mengenai dengan CDOS, sejarah CDOS, perkembangan dan kecemerlangan. Saya ucapkan terima kasih kerana dapat bersama dan saya serahkan pada Cik Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit perkongsian untuk sejarah CDOS ini. Untuk pengetahuan semua, CDOS ini kita bermula pada tahun 2006. Okay. CDOS ini dilahirkan pada Disember 2006, iaitu kita bermula dengan blueprint perancangan pembangunan Politeknik Malaysia. Terima kasih pada Dr. Ahmad Fadil yang memulakan pembangunan e-learning di Politeknik Malaysia ni sebelum dia berpindah ke College Committee. Kemudian saya ambil pada tahun Disember 2006 tu dan terus kepada kita siapkan blueprint ini pada Jun 2007. Okay. Yang mana elemen-elemen yang segala perancangan itu telah kita masukkan di dalam blueprint Politeknik, pembangunan Politeknik Malaysia di bawah e-learning project. Kemudian untuk CDOS pertama kali kita siap satu platform CDOS, kita siap pada Oktober 2007. Okay. Dan dalam 2007 tu kita siap satu platform yang kita panggil CDOS. CDOS ini adalah cetusan idea daripada Dr. Rashidi dan juga Puan Cik Hajah Nur Rehan, iaitu di mana wujudnya CDOS itu adalah berdasarkan tagline iaitu CDOS Curriculum Information Document Online System yang kita ringkaskan sebagai nama CDOS. Di mana CDOS yang pertama iaitu satu integrated platform yang kita bangunkan, iaitu menyimpan, kita berkongsi, kita berkolaborasi dan menilai pembangunan kurikulum, iaitu kurikulum Politeknik Malaysia dan juga College Committee kita letak di dalam platform yang kita panggil CDOS. Kemudian daripada CDOS itu kita kembangkan kepada pembangunan Learning Management System, di mana berdasarkan proof of concept iaitu kita bangunkan pada 2009 dan siap sepenuhnya pada 2010. Okay, dalam perancangan CDOS itulah. Kemudian pada 2011 iaitu di mana kita mula menggunakan pakai CDOS ini di Politeknik dan juga College Committee. Pensyarah-pensyarah yang awal yang terlibat dalam penggunaan LMS ini adalah, contoh yang saya bagi adalah pada masa itu adalah Puan Samsiah daripada PKK yang memang menggunakan semua aktiviti ini. Kita ada dua lah, satu adalah perancangan konten iaitu pembangunan bahan-bahan PDP,
Kemudian kita ada satu lagi sistem, iaitu pembangunan platform learning management system. Kemudian selepas proof of concept di bawah RMK 10, kita mohon peruntukan untuk membangunkan fasa pertama, iaitu pembangunan e-learning di bawah RMK 10, dan juga kita teruskan dengan masa itu kita bangunkan iaitu version 1.8 ataupun 1.8 version, LMS version 1.8. Kemudian kita bangunkan seterusnya adalah version 2.5 iaitu 2.5, di mana melibatkan 32 politeknik pada masa itu, dan sekarang adalah versi 3.5, iaitu menggunakan pakai model versi 3.5. Di samping itu pada kita mulakan CIDOS itu pada 2007, yang melibatkan adalah di unit pun kita belum ada masa itu, di mana saya diamanahkan untuk membangunkan, bermula daripada 2007. Kemudian pada 2011 kita dah mula membuat peminjaman staf, termasuk kita minta Dr. Nana untuk leadkan unit di bawah masa tu, di bawah unit kurikulum. Okey, unit kurikulum, dan bos kita pada masa itu adalah Cik Azizan untuk leadkan e-learning ni. Dr. Lana concentrate pada pembangunan konten, dan saya tumpu kepada pembangunan sistem dan juga application atau aplikasi yang terlibat dalam learning management lah. Okey, kemudian kita dapat staff pinjaman. Masa itu kita dapat 2 staff pinjaman daripada Cik Mamsin dan juga Cik Zamri daripada PTSS, untuk kita set up Center for E-Learning and Teaching. Okey, dan kita siap. Kemudian kita dapat staff pinjaman daripada masa itu zaman Datuk Mano, dan kita dapat pinjaman staff iaitu Puan Nurul dan juga Puan Hanim untuk sama-sama membantu set up. Dan juga kita dapat pada bulan Disember 2012 kita dapat staff Puan Liana daripada PCS. Kemudian wujudlah kita panggil unit pembelajaran digital pada masa itu, dan 2014 barulah kita ada unit ataupun kita ada bahagian instructional dan pembelajaran digital, yang mana unit ini pada masa itu pengarah dia adalah Dr. Nana lah. Kemudian restructuring, kemudian kita ada pengarah baru sekarang ni, Cik Azizan. Balik pada Cik Azizan. Itu bos kita daripada tahun 1999 yang lead Maro unit multimedia, ataupun kita panggil pegawai multimedia pada masa itu. Okey, konten bermula daripada tahun 1999 kita ada unit multimedia ataupun pegawai multimedia yang kita jaga ataupun kita bersama-sama membangunkan bahan-bahan pada masa itulah. Kemudian tahun 2000 pegawai multimedia yang kita panggil OTAI OTAI pada masa itu Jurassic. Maro Jurassic. So Maro Jurassic ni ada Cik Mamsin, kita punya abang besar kita Kubik. Kemudian kita ada Dr. Mekna atau Dr. Nur Azmina. Semua sekarang dah orang-orang yang hebat lah. Kemudian kita ada Dr. Nana lah untuk lead itu. Kita ada Cik Azrai daripada PSA, kita ada Cik Adi PSA, ramailah Cik Nizam, geng-geng Maro pada masa itulah. Kemudian sekarang ni Maro dengan e-learning disatukan di bawah satu unit pembelajaran digital, iaitu unit e-learning ataupun kita panggil unit pembelajaran digital di bawah bahagian instructional dan pembelajaran digital. Okey, alhamdulillah dari segi peruntukan memang dulu kita ada isu lah. Kita mula dengan satu server. Pada masa itu peruntukan yang kita ada pun menumpang di KPT server kita. Kemudian kita dapat peruntukan di bawah RMK 10 dan RMK 11. Masalah kita adalah kita ni tak ada data center. Itu saja. Kita menumpang di data center KPT, kita menumpang di data center TMNet,
Kemudian kita terus kepada data center kita bukan data center kita lah, kita menumpang di data center Myren, dan sekarang ni kita letak server kita berada di Stack di bawah KPM. Itulah sejarah perjalanan untuk pembangunan e-learning di Politeknik Malaysia lah. Di samping kita bangunkan sistem, kita bangunkan juga bahan-bahan pembelajaran, iaitu kita ada video, kita ada 360 punya video, kita ada VR, kita ada AR, dan bahan-bahan ini boleh digunakan pakai oleh semua pensyarah dan juga pelajar di Politeknik Malaysia lah. Ada satu yang kelebihan kepada sistem kita ni, sistem kita SIDOS ni adalah dia centralized, menggunakan konsep single sign on. Tuan-tuan masuk di dalam portal SIDOS, kemudian tuan-tuan sedari bahawa username dan juga password tuan-tuan itu akan terus kepada LMS. Mengikut kategori yang kita tetapkan, iaitu sebagai pelajar dan juga pensyarah politeknik dan juga pegawai-pegawai di jabatan dan juga kita punya administrator di politeknik dan sebagainya. Itu kategori yang kita tetapkan di dalam satu-satu sistem di bawah e-learning SIDOS lah. Saya kata isu sebuah sikit yang kita boleh kongsikan. Kalau ada pelbagai soalan yang berkaitan dengan teknikal SIDOS tu, tuan-tuan boleh tanya dan saya serah kepada tuan-tuan. Baik, terima kasih Cik Harun. Jadi itulah sejarah kita 2006. 2006. Desember 2006. So this year berapa? December 2020. So that's how long lah. Kita have been for polytechnics, kita have been around untuk memastikan adanya penggunaan teknologi dalam PDP, dan alhamdulillah dengan adanya, bukanlah kata alhamdulillah, dengan secara kita dah bersedia. Bila adanya COVID ini, kita dah bersedia dengan satu sistem dan ada pegawai-pegawai yang akan boleh membantu pensyarah dan sebagainya. Jadi kita tak lost. In that sense, kita alhamdulillah lah, kita we are forward thinking. Inilah dia time kita untuk mengenahkan digital ini. Ini saya nak tengok ada soalan apa-apa lah. Saya nampak Ganim nak balik PSA. Raja boleh, kita boleh pastikan Cik Ganim balik ke PSA. So dia dah minta, so bos kita boleh hantar baliklah ke PSA nanti. Okey, dengan tidak buang masa, saya nak memperkenalkan presenter kita. Presenter kita adalah kali ini Cik Fauzi bin Ismail daripada Politeknik Roma. Now, Cik Fauzi, saya panggil dia chef. Ramai orang panggil dia chef. Nanti kita tanya why kita panggil dia chef. Dia mula bertugas saya rasa 2003, Cik Fauzi. Now beliau adalah daripada bidang Bachelor of Accounting. Itulah saya kata, dalam bidang e-learning ni kita tak semestinya tuan-tuan perempuan datang daripada bidang ICT. You don't have to have the ICT background, tapi minat ICT itu perlu ada. Kita tengok Prof Karim daripada bidang food tech. Dan juga Cik Fauzi kita daripada bidang accountancy, dan ramai lagi yang bukan daripada bidang ICT telah found their course, found their niche area, dan dia menggunakan teknologi dalam. So kita akan dengar daripada Cik Fauzi. Saya tengok sini antara contribution Cik Fauzi kepada society kita, kepada institusi kita adalah pernah banyak kali menjadi penceramah, untuk kita, dan diguna pakai oleh ramai orang lah, sama ada politeknik dan di luar. Lepas tu dia juga menjadi trainer dan moderator, pernah memenangi Best Innovator, Tech Innovator anjuran Idola. Jadi banyaklah kelebihan Cik Fauzi, dan kita akan dengar daripada beliau dalam masa sikit masa lagi untuk dia bercakap mengenai dengan basic SIDOS ni tadi, Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi tumpuan, dan sekiranya ada soalan, please masukkan dalam chat ataupun dalam butang question and answers. Bila datang masanya, kita akan choose the best question di situ untuk kita sampai kepada Cik Fauzi. Cik Fauzi, are you ready? Okey, jadi okey, kalau you ready, saya serahkan pada Tuan untuk meneruskan webinar. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada moderator Dr. Nana dan juga Encik Harun.
kerana bersama-sama pada webinar kali ini ya. So terlebih dahulu untuk makluman untuk hari ini saya lebih kepada SINDOS fundamental ni lebih kepada umum lah. So tak perlu perlu sebab SINDOS ni kalau kita lihat dia banyak feature-feature yang kita kena lalui. So kita kena ada khas untuk pembangunan dan khusus pun kita kena lebih umum lah sebab lebih banyak lagi kena buat sebab dia ada aktiviti dan resources yang besar yang agak banyak yang boleh dikongsi kan. So lebih umum lah saya akan kemukakan. So sebelum itu saya akan share sikit slide. Sebelum hari ini saya lebih kepada hands on jugalah. Okay. Hopefully dapat lihat saya punya screen. Okay. Yeah, very good. Okay, terima kasih. So seperti diterangkan oleh Cik Harun tadi, SINDOS kita menggunakan platform muda. So this time kita dah version 3.5. So sebelum ni 2.5 dan 1.8 version. So ketiga-tiga tu nampak perbezaan dari segi dia punya feature, dia punya ni. So ada juga perkara-perkara yang sama, cuma kita tak menggunakan. Cuma contohnya saya sebut sikit ialah berkaitan dengan restrict access contohnya. And then satu lagi ialah group and grouping. Okay. So next slide. So what did you learn? So kita lebih kepada getting started. Kita nak tengok apa yang ada dalam SINDOS itu sendiri. Maybe kita akan sedikit set up your course sikit sajalah kita akan tengok. And then kita lihat role and permission. So tadi Cik Arun pun ada terangkan kita ada super admin lah, maybe super admin di BIPD and then admin di Politeknik Politeknik masing-masing lah. And then lepas tu kita ada permission dari segi role tu lah. Okay, kemudian kita akan lihat manage learning lah, kita akan tengok macam mana kita nak manage learning. So maybe simple yang saya akan tunjukkan sebab kita basic saja. So manage learning ni kita bagi kepada dua lah. Satu resources and then satu lagi activity. So maksud apa yang ada dalam SINDOS tu lah ataupun lebih kita kenal sebagai LMS lah. So LMS ni Learning Management System. So disebabkan kita norma baru sekarang ni pihak saya dipahamkan lah kita akan menggunakan main SINDOS sebagai permulaan ataupun asas sebelum kita laksanakan program-program lain lah, misalnya software lain ataupun like tip ke ataupun apa yang tu yang kita akan guna. So main dia punya ataupun tapak platform ialah SINDOS. So LMS lah. So kita akan lihat juga berkaitan dengan student management. Student management macam mana how to control sebab versi 1.8 dengan 2.5 kita lebih kepada individu pensyarah. Kemudian barulah kita letak kepada platform kita kepada pensyarah dan juga subjek. So nowadays kita dah tukar kita lebih kepada subjek dahulu and then barulah pensyarah. Okay, so maybe kita akan tengok sikit lah contoh sebab LMS ni banyak function je, terutama tentang gradebook. So maybe kalau kita ada masa kita akan sentuh sikit lah pada peringkat asas lah gradebook. So apa yang kita create dalam SINDOS akan ada iaitu activity assessment lah. So akan ada dalam gradebook. So yang dinilai assessment. So akan masuk dalam gradebook. So automatic dah ada. So all this lah. So kita lihat apa yang kita lihat di sini kesemuanya sebenarnya hampir sama pada versi-versi terdahulu pun. Cuma maybe ada certain tool function yang akan ada menjadi kelebihan. So kita lihat first getting started. So kena log lah. So kita akan login. So kalau kita lihat nanti saya akan hands on sikit. Kita log in. So maybe kalau enter username biasanya kita letak dengan IC dan maybe buat masa peringkat pertama kita login pun password IC lah. So sekiranya data tidak boleh masuk, saya tunjuk semua. Kalau kita log
dua-dua ni tidak dibenarkan, bermaksud tuan-tuan kena rujuk administrator politeknik masing-masing. Boleh ya? Administrator masing-masing lah. So pelajar pun akan login macam ni jugalah. So saya share sikit, dia browser mesti in advance sikit lah. So kita boleh guna Mozilla, okay. IE pun boleh, cuma kita mesti update lah, updated. So Mozilla or Chrome lah, so lebih baik. Okay. So kita lihat lah di sini, after login kita akan jumpa button LMS. So dalam desktop CDOS ni sebenarnya kita ada seperti mana Cik Harun menyatakan kita menggunakan konsep single sign on. So itu LMS ni berada di bawah singan sebenarnya. So kita kena log klik here. So di sinilah menyebabkan kalau kita log in directly LMS, so kita akan agak konflik sebab kita dah ubah password. So sepatutnya kita guna sign in, sign on, single sign in ni kita directly daripada dashboard ni lah. Okay, so kita akan masuk, terus kita akan dapat site home. Ini site home, contoh site home lah. Okay. Okay. Saya tunjuk satu Okay. So harap dapat saya punya browser. Ya, boleh. Boleh, terima kasih. Saya teruskan dah start CDOS. So biasanya masih ramai yang type portal CDOS. So kita type je CDOS, dia dah boleh masuk. Okay. Okay, first login lah. So dia tengok berdasarkan mesra dia CDOS ni, versi ni dia mesra screen lah. So, kalau kita guna tab, maybe kita guna desktop, so dia akan minimize balik. So kalau tak jumpa ni, biasanya kita akan jumpa satu button ni, browse online system ni lah. Biasanya kita akan log masuk berdasarkan LMS. Okay, itu sekiranya menggunakan desktop, so biasanya kita log di sini lah. Okay, so penggunaan dia IC lah. Password saya dapat ditukar. Panjang sikit. Okay. So hari ini pentas. Okay. So ini yang pertama lah yang kita akan dapat paparan desktop ni. So kita ke online service. Yang lain ni semua berkaitan dengan kita terus kepada LMS lah, berkaitan dengan LMS. So kita lihat pada online service. So dia ada di sini lah. Ini JPKK, Service System, so dashboard. So yang ni, yang sebelum ni kita banyak kepada dashboard lah dengan LMS. Dua ni lah, LMS dan dashboard. Okay, untuk analisis, anti-blender analysis, so biasanya kita lihat dashboard. Okay, so kita akan terus ke LMS. So loginnya LMS di sini ataupun just klik LMS ni. Okay. So take a second. Okay. Ni yang dah masuk lah. So, sebenarnya bila kita dah masuk, sebenarnya kita akan masuk ke sini. Dia akan masuk dashboard. Tadi kita faham lah, dia ada dua dashboard. Tadi dashboard umum. So, ni dashboard LMS. Okay. Dalam dashboard LMS ni, kita akan nampak macam ni lah. Okay. Kalau design admins yang dah menukarkan ni, so akan agak berbeza lah. So, ini saya ambil versi Politeknik lah. Politeknik Kurma. Okey, ni versi Politeknik Kurma. Boleh So yang akan kita lihat pada site home. Okey. So kita lihat di sini adalah navigator lah. Navigator saya nak tunjuk asas je lah. Navigator. Okey. Yang pertama sekali biasanya teacher akan lihat dia punya gambar dia ni lah. Nampak course ni. So picture teacher ni dia akan letak di sini. So ini dipanggil navigator. Okey. And then kita first kali biasanya pensyarah tu kena kenal lah gambar dia. So yang versi ni kita boleh ubah profile. So kita ubah profile lah. Nampak teacher mark, dashboard, profile. Okay, so kita check profile. So terus klik je dia akan terus ke profile link page.
Okey, profil limpis. Ini profil limpis lah. Untuk lebih besar kita just minimize ni. Okey, maximize ni. Okey, ni klik je. Okey. So ini teacher mark. Teacher mark ni kalau kita lihat ni dia punya gambar tak ada. So kita boleh edit profile. Okey, di sini juga kita akan boleh link ke forum post. So sekiranya kita dah ada subjek, kalau kita tengok profile kita dah ada subjek. Ni subjek yang kita dah mengajar lah pada profile kita. So biasanya kalau kita buat misalnya kita untuk SIDOS kali ni kita ada conference, dia ada plugin conference, so kita akan lihat di sini lah login activity yang last kita masuk, kita akan maybe kita ada lihat dekat sini apa yang kita boleh masuk. Okay. So yang ni boleh tukar lah, edit profile. Kita masukkan gambar je lah. Ni teacher mark, maybe sebab sometimes nama sama. So bila nama sama ni kita maybe kita boleh add additional name. Misalnya baru-baru ni Politeknik di institusi kami pun ada isu berkaitan nama yang hampir sama. So nama ni sama, so kita maybe kita first name dia berbeza dengan surname dia. So boleh mudahlah kalau pensyarah tu sama, so kita kenal. Okay. So dia ada preference. Okay, boleh lihat lah. Ini course preference apa semua ni kita boleh lihat. So nak manage batch. Okay. Ni biasanya batch ni nowadays kalau kita masuk tool tertentu, okay, dia boleh share batch. Kita collect batch. So, kita boleh buat kat pelajar untuk collect batch. So bila kita collect batch tu kita bagi mungkin pass for the topic. So kita satu topik maybe kita buat satu batch. Subtopik batch. So kita akan boleh bagi dia batch. So baru kita nampaklah perjalanan LMS tu sendiri. So misalnya kalau tuan-tuan pernah masuk Kahoot, Kahoot pun dia ada buat batch kan. Kalau kita kumpul batch, kita akan dapat sesuatu lah. Okey. Ya. So itu profile. So saya tak masuk panjang untuk profile ni. So boleh edit lah gambar kan. So kita masuk saja description ni. So di kesempatan itu juga saya nak tunjukkan bagaimana ada satu konsep dipanggil file picker. Nanti ke mana-mana kita akan masuk, kita akan jumpa file picker. Ni file picker lah. Okey, ni file picker. Okey, file picker ni kalau tengok sama lah sikit saja. Okey. Ni dia file picker. So bukan di sini saja, di semua page yang tuan-tuan masuk akan jumpa file picker. File picker sama saja. Okey, nampak? Sama aja. So file picker untuk versi 3.5 ni, yang itu antara yang baru saya go through terus. Baru. So kita ada record audio. Nampak? Record audio. Yang ni yang baru sikit. Maybe salam perkenalan. Terus record audio. Okay. Yang pastinya kena ada audio dulu lah dekat desktop ataupun ni. So biasanya pelajar selamat lah. Biasanya pelajar menggunakan gadget dia sendiri. So kita boleh menggunakan record lah. So satu lagi ialah record video. Itu salah satunya yang versi 3.5 yang ada lah. Kalau lihat file picker, di mana-mana tool yang kita akan jumpa nanti dalam ni, kita akan jumpa file picker. Okay? File picker ni jelas lah, dia ada banyak fungsi dia. So ini amat bagus lah bagi pensyarah yang ingin membuat soalan nanti. Misalnya dia nak buat audio nanti kan. So dia boleh guna audio saja, bercakap saja. So maybe dalam dia buat persoalan dalam kereta ke apa ni, dia akan boleh buat pakai audio je. Ya. Kita tengok sedikit slide. Okey. So getting started kita di sini lah. Yang ni kita dah sentuh sikit profile. Yang ni yang saya masukkan tadi, profile. Dapat ni profile. So ni yang saya punya lah. So teacher mark tadi baru satu. Dia baru masuk satu. Ini teacher ni dia dah lalui kan. So dah banyak lah. So okey. So untuk hari ni juga sebenarnya kita boleh kelaskan kepada 3 lah. Okey. Kita nak manage. Okey, nak manage dari segi cost, kemudian manage the activity and resources, and then macam mana manage student. Okey. So 3 yang utama ni pada basicnya boleh buat. So pelaksanaan secara asasnya boleh laksanalah SIDOS tu. Okey, boleh laksana. So ini dah menjadi kebiasaan sekarang ni, kita akan menggunakan searching dia punya structure dia lebih macam ni lah. So first kali kita akan jumpa jabatan. Okay, pelajar atau pensyarah akan berjumpa melalui jabatan.
Ni first setup lah. Kita kena ada program, kita kena ada sesi and then kursus. Okay. And then pelajar akan menggunakan konsep using group lah. Dia akan guna konsep group. So kalau lihat ni contoh lah. Jabatan penerangan. Okay, nampak jabatan. Program ialah diploma akuntansi. Sesi Disember. Kursus di dalam ni lah. Bila kita klik kursus baru ada. Misalnya sesi Jun 2020 yang baru. So tak ada lagi lah. Sebab belum klik lagi masa tu. Okay, ni dah 21 course yang ada. So course ni bukan sahaja dikongsi dalam kursus program ni saja. Maybe program yang sama ambil di politeknik yang sama boleh menggunakan pakailah kursus ni. Sebab pelajar tak perlu follow jabatan program sesi khusus. Just search subject. Okay, just search subject and code dan subject. So tak perlu melalui ini. Ini untuk teacher dan first setup je lah. Untuk teacher dan first setup sahaja. Okay. So apa keadaannya yang bila kita dah lock masuk tadi, pelajar tu kita akan nampak macam ni. Ini bila berlakunya kita dah lock masuk lah. Kita dah set satu khusus. Nampak? Dashboard, my course, jabatan perdagangan, politeknik, ada diploma, khusus. Dan ini khususnya. Ini khusus ya. Subjek khusus. Ini short course dia. Ya, boleh ya. Maybe saya laju. Okey. Bateri laptop. To set home. So macam mana nak bentuk tadi? Macam mana nak munculnya yang tadi? Yang ni first kita panggil first setup lah. Yang ni first setup. Permulaan bagi pensyarah, semua pensyarah, iaitu dia nak create subjek. Ini Cik Wazi, ya saya. Ada information kata your laptop bateri nak habis. Betul ke tu? Cek bateri. Tengok. Check. It's okay. Saya tak nampak. Kalau okey lah tu. Mungkin dia orang nampak tadi. Plug in. Plug in. Nasib baik. Kalau tak hilang terus. Alright, teruskan. Terima kasih. Terima kasih. Cik Arif Kurim. Start on kot. Dia longgar sikit. Maybe longgar sikit tadi. Dia dah connect. Ini the best online ni. So, di mana? Ya. Kita akan nampak beginilah sekiranya kita dah set. Okay. So, back balik ya. So, macam mana nak set subjek? Biasanya pensyarah tu telah di-assign dahululah. Di-assign. Misalnya, teacher mat. So, dia perlu masuk course, jabatan, course. Okay, dia masuk di sini lah. And then, sesi lah. Okay, sesi yang pertama kali, sesi lah. So, dia akan create course. Di sini, sebab apa dia tak boleh masuk? Sebab dia tak boleh, dia tak ada access untuk di-assign dahulu. Okay, perlu di-assign dahulu sebagai biasanya kita set lah. Kalau di politeknik, institusi penghukuman ni, dia biasanya kita set penyaras yang tolong untuk kos tersebut lah. So bila set je dia akan jadi macam ni lah. Ni khusus, salah satu khusus lah. Okay, saya tunjuk satu lagi file lah. Okay, dah okey ya, dah okey. Okey. Yang ni baru betul lah. Yang ni yang Cik Fauzi ni. Okey. So yang first kali deco so maksudnya di dashboard lah. Dashboard, ini dashboard ataupun go site home. Okay, kalau kita di site home biasanya kita create melalui jabatan diploma ni dan sesi. Sesi Jun lah yang baru. Sesi tadi perlu diselaraskan dahululah, perlu dibuat dahululah sebelum pensyarah untuk teruskan. So di sini ada button add new course. Ni dah di-assign lah. Pensyarah tersebut telah di-assign. Ini yang kita akan nampak pada rule nanti. Okey di-assign. Ya. Okey. So biasanya kita type contohnya ni subjek yang tadilah DPU. DPUO. Okey 101. Learning Management System. Okey, dah selesai satu case. Dan biasanya kita letak short course ni mesti berbeza lah. Sebab kali ni kita tak create course yang sama yang banyak. So satu course, satu program satu course. So selain program lain akan kongsi. So tak perlu ada perbezaan lah. So tak perlu clash.
So biasanya dia tak ada kelas, kita just biasa saja type short course. Okay, settle. Okay, so kita pastikan sesi dia betul. Cik Fauzi, slowkan sikit. Ada orang kata terlalu Maaf Cik, laju sangat. Okay, terima kasih. Saya ingat dia go through basic. Okay, saya mula balik sikit. Tadi ingatkan dah tertinggal. Okay, okay, terima kasih. Okay, sekarang ni kita nak create course. Itu first asas pada pensyarah-pensyarah lah. Okay. Pensyarah yang nak create course ni biasanya ataupun course tu telah di-createkan. Okay, dah di-createkan oleh penyaras. Itu salah satulah. Salah satu kaedahnya maybe pensyarah tu telah di-assign untuk create subjek tu sendiri. Okay. Yang pertama, site home. Okay, pada peringkat ni site home. And then go to course. Okay, jabatan bilangan. Okay. Yang ni telah di-create dahululah. Okay, so kita terus ke diploma akuntansi ni. So sesi ni sekarang dah ubah, ada perubahan sesi. So kena create satu lagi sesi lah. Sesi ni dibuat oleh maybe penyelaras lah. Okay, maybe penyelaras ataupun admin. Okay, klik sesi Jun. Okay, yang ni course yang telah ada. Okay, create course baru. Yang ni yang baharunya lah. Okay, ya. So course full name kita kena create lah, expand all lah. Kalau kita tengok kadang-kadang tak nampak kan, kita kena expand all. Kalau kita expand all, kita akan nampak general course full name yang asasnya yang dua ni lah yang perlu ada. Course summary tentang subjek tersebut. Okay, ini maybe kita nak letak picture. Pada basicnya yang itu dahululah. Okay, yang ni tak perlu lagi pun tak mengapa. Okay, sebab dia boleh edit. Okay, saya type DPUO 101 Learning Management System. Ini nama subjek lah. Okay. Ini yang keduanya, DPUO adalah short course. Ini untuk create subjek lah. Untuk create subjek. So kita ambil awal sikit lah. Hari ni 10 kan. Start date. UKL pun sama. Okay, start date. ID tak perlu. ID tak perlu. So ni summary ni dari segi dia panggil apa? Inilah dia panggil apa? Summary. Okay. Course outline. Okay. Kita boleh letak di sini sebagai course outline dekat sini. So di sini kita boleh letak file lah. File bergambar untuk kita rekodkan. Okay. Yang lain-lain tadi masalah. So no group. Ni okay. First group okay. Kalau letak yes lebih baik lah. Nanti kita first terus. Yes. Sesi dulu. Okay. Dah. Itu selesai lah untuk course yang kita baru create sekejap tadi. So dia akan muncul di sini lah. So kita akan boleh letak banyak di sini. So saya tunjuk contoh lah. Contohnya kalau kita lihat subjek jabatan kejuruteraan awam. Ni sesi kejuruteraan awam kan. Set home. Okay. Okay, kita lihat sini kan. Kalau kita lihat sesi Disember ni, sesi Jun, ada lah subjek. Nampak? Dia akan letak, ni feature kita dah masuk sajalah. So pada asas ni saya tak nak tunjuk lah. So kita letak, nampak? Ini pensyarah-pensyarah yang berkongsi subjek yang sama lah. Okay, yang sama. Ni sinopsis lah. Okay, sinopsis. So button ni adalah key. Save enrollment. Okay. Access ni perlu di save enrollment lah sebab untuk masuk. Sebab ramai pelajar akan masuk. So setiap pensyarah ni akan mewakili grup-grup nanti untuk kelasnya lah. Yang itu yang kita akan tengok pada management student nanti. Okay. So today kita nak manage course dahulu lah. Okay. So nak batal balik tu masuk sini sajalah. Course. Batal balik jabatan bilangan. Akuntansi. Okay. So ni course-nya. So yang kita baru create. So kita ada topik 2, topik 3, topik 4. So nak tambah, kena ubah.
So untuk set up ni semua, okey ni nampak besar lah kan? Nampak besar. Okey, nak minimize, kita boleh minimize. Okey. Ni. Pada asasnya macam ni. LMS kita. So topik-topik ni kita akan masuk lah. Okey, akan masuk data, maklumat. So nak masuk sini tak boleh. So ada button satu dipanggil gear. Okey, yang ni gear. Okey, di sini edit setting balik kepada yang asas tadi lah untuk edit balik. Okey, saya back balik. Okey. Ni dah edit balik. So yang ni untuk kita kena turn editing on. So barulah ada fungsi edit. Okey, fungsi edit. So kita boleh bahagikan pada topik ataupun bentuk apa? Bentuk section ataupun unit. Okey. So biasanya saya letak bentuk ini just edit saja. Biasa topik yang pertama introduction. Terima kasih, ada soalan. Tiada button add new course. Adakah penyelaras yang perlu add? Macam mana tu? Soalan chat. Untuk penyelas untuk set subjek tadi saya dah ada sebut. Biasanya kita paskan kepada rule penyelaras lah. So dia dah set lah subjek. So kita akan nampak subjek ni tadi lah. Sebab tadi maybe pensyarah tersebut telah di assign untuk create subjek. Saya tunjuk tadi. Boleh menjawab? Saya harap menjawab. Ya. Sebab sepatutnya sebagai pensyarah dia masuk dah ada subjek dia. Okay. Course yang kosong lah. Dia dah di-create oleh penyelaras. Maybe. Okay, yang ni dah di-create tadi lah. Okay. Boleh ya? So penyelaras akan masuk ni. Okay, dah siap. Ni contoh introduction. Okay. Maybe subtajuk dia untuk mudah kita lebih suka kita letak subtopik ni kita edit dekat sini. Ini edit, simple edit. So kita boleh edit di sini. Saya nak tunjuk button edit lah. Ni edit. So maybe yang telah lalui, maybe dia dah tahu, dia dah mahir. Pada peringkat asas ni kita nak tengok, maybe ada orang yang nak tanya, boleh tanyalah sebab edit topik. Terus boleh edit topik lah. Maybe dia tak nak tulisan yang fancy dekat sini. So maybe saya tak suka ni, saya boleh bercakap lah. Yang ni kena pastikan lah. Web nak supported ni, kena check dulu. So kalau tidak dia boleh share dekat sini lah. Okay, dia boleh share dekat sini. So, intro about what? So, saya kelaskan A, B, C. Okay, so save sahaja. Dah dapat lihat. Okay, yang ni introduction, bukan content lagi. Okay, okay, itu yang pada peringkat asas untuk create topik. Okay, topik ni pun boleh diubah. Okay, dan juga subtopik lah boleh dibuat. Boleh ya? So, kalau ikut slide saya, kita teruskan dengan ni slide saya buat topik tadilah. Okay, buat topik. So, ada button di sini. Yang ni set up your course. Yang ini pensyarah tu maybe kalau dia dah di-assign, maybe dia boleh buat lah. So, dia ada button ni, kemudian button search dan button next lah. Yang ini maksud di sini ialah untuk, ini untuk import. So, data kita dah ada sesi Disember 2019. So, kita boleh import sahaja. So, dia akan replace lah semua ni. So, saya pilih untuk button import. Ya, saya tunjuk fungsi button import. Okay, kita import. Ini untuk import sesi lepas sebab maybe kita dah ajar sesi lepas kan. So kita boleh import sesi lepas. Okay, saya type DPO 101. Okay, saya search sahaja. Itu caralah. Okay, boleh ya? Saya ulang baliklah kot. Okay, di sini. Ini data yang kita create sendirilah. Kalau create baru, just create di sini sahaja. Untuk import, maybe sesi yang lepas, sesi Disember tu. So, kita pergi setting di file. Yang ni pensyarah maybe dapat, tak boleh, kita boleh maklum kepada penyaras ataupun admin masing-masing lah. Okay, untuk import. Okay, kita klik save. Okay. Ya, klik okay, Cik Fauzi, ini menjawab soalan daripada Rozila Muhammad Syarif ni. So Cik Fauzi akan tunjukkan cara untuk import daripada semester lama kepada semester untuk yang inilah. Kalau dia
kalau dia tak boleh import, maybe dia kena manage dia punya role lah dahulu kot. Itu kita boleh maklum kepada penyaras lah. So maybe kita tak tahu apa penyaras nak kan. So pencaras khusus pun nak bahagian-bahagian tertentu. So kita klik saja di sini. Kita continue. Okay. Ya. So untuk import ni biasanya dia akan ada button item dekat sini. So nampak kita habiskan sehingga 6 step. Okay. Step pertama cost collection, initial setting, scheme, confirm, perform dan complete. So di sini nampak apa yang dimasuk, aktiviti masuk, include block, so calendar, maybe calendar event ni memang patut dimasukkan lah. Untuk question bank sekiranya ada soalan lah. Termasuk group pun dia akan masuk, include competency. Okay, ini direct terus, kita tak nak, kita jump to final step. Maksud dia terus complete. Ya. So saya nak tengok next lah, next. So bila kita next, macam biasa tuan-tuan yang pernah menggunakan konsep backup kan, so akan ada benda ni lah. Nampak? Kita nampak apa yang keperluan yang ada. Okay. Oh, semua ni saya nak. Okay, katakan saya nak semua. Saya terus next sekali lagi. Baru step yang keempat. Okay. So, item yang akan import, yang ini. Okay, semua ni akan import. Okay, akan import. So, ni item-item yang akan diimport lah. So, saya lebih last sekali kita perform import. So, wait a minute. Sehingga 100%. Selesailah kita punya file. Import complete. Okay. Just continue. Ini nak lepas sesi Jun, nampak? Sekarang kita dah masuk sesi Jun. So, kod yang saya buat tadi, tadi kan perasan tak? Saya punya tadi yang ini saja. Introduction about what ABC sahaja. So, bila saya import data sesi lepas, saya dah ada data ke semuanya lah. Okay, boleh ya? Saya rasa saya boleh teruskan lagi. So, kita dah manage cost tersebut lah. Untuk peringkat asas lah. Kalau kita lebih pada fundamental, so peringkat asas ni, so dah selesai untuk cost. Untuk cost, kita ada button introduction, so lain-lain kita akan masuk manage, learning manage ni ya. So, seterusnya sebelum kita nak learning manage tu, sebenarnya saya perlu kongsi tentang role dahululah. Okay. Ni role. So, role manager fungsinya apa? Role cost creator. Yang ni untuk create cost. Okay. Teacher, maybe function untuk teacher lebih baik. So, kita untuk nak fungsi untuk tanda paper, untuk create. Yang tu diberi fungsi dia. Okay. Manager ni sebenarnya ada fungsi yang tak boleh buat untuk role tertentu. So, kita ambil role teacher cukup. Okay. Student role untuk role student lah, untuk role pelajar. So, non-editing teacher tak masuk kekurangan sikit pada role teacher ni. Okay. So, sebenarnya kita ada lagi 2 role lah di atas, iaitu admin dan super admin. Okay. So, role and permission. So, permission dia agak kurang lah. So, maybe teacher, kita tak assign dia sebagai cost creator, dia tak boleh create cost macam tadi lah. So, nak create cost tadi, kena ada item role dia sebagai cost creator. Okay ya. Itu maksud dia. Okay. Selesai saya punya part yang pertama, iaitu manage cost atau set up your cost lah. Okay ya. Okay. Yang keduanya ialah untuk running lah. So, running iaitu dipanggil manage learning resources. Satu lagi ialah manage learning activity. Okay. Kita tengok. Untuk manage resources ni, mudah, maybe yang dah biasa dalam versi yang lama dan baru pun, kita dah ada, ataupun sesi dah lepas dah biasa guna, kita ingatkan kembali, button add activity and resources. And then kita add. So, apa yang ada yang boleh diguna pakai dalam kita punya course ialah resources ya, ialah book. Book maybe e-book lah. Okay. Saya banyak juga guna e-book last time. File directly mesti PowerPoint misalnya. So, untuk lebih baik kita menggunakan PDF ataupun kalau PowerPoint versi 2019 ni kita boleh set video kan. So, kita boleh guna file. And then folder kita boleh kelaskan lah. Kelaskan kita perkecilkan ataupun kita customize kita punya file. So, kita boleh guna folder.
Okey, yang ini ini ada lebihan lah. So kita akan tengok kemudian lah. So label. Label pun hari ni pun saya tak tunjuk semua ni, saya tunjuk just secara umum. Label boleh kita, misalnya kita nak asingkan pun kita boleh buat site tab, kita nak kemas, nak customize file, ataupun kita nak misalnya kita nak buat conference by team, conference menggunakan MS Team. So kita boleh gunakan label, kita letak maklumat yang kita create daripada MS Team, kita letak dekat label pun boleh. Itu salah satu penggunaan CDOS lah, macam mana kita nak guna CDOS. Ataupun kita boleh guna yang saya sebut tadi, iaitu kita nak buat conference live meeting menggunakan MS Team. So kita boleh juga menggunakan konsep label ataupun URL. Okey, kita boleh letak. So page kita biasanya pun boleh guna, kita kongsi lah. Biasanya kita kongsi label page. Page ni one page sahaja, like book jugalah. Okey, like book, tapi book ni konsep dia lebih baik. Lebih panjang sikit lah. Okey. Itu learning resources. Ya, saya. So kita manage yang keduanya ialah tentang activity. Sama juga button yang sama. Yang pentingnya kena edit dia punya platform dahulu. So kita akan jumpa button add activity resources. Okay. Dekat button add resources ni lah kita akan jumpa satu lagi. Bila kita scroll ke atas, kita akan nampak activity pula. So pilihan dia satu sajalah. Add. Jangan pilih semua lah. Nak pilih semua kena semula balik lah. Add activity and then back kepada activity and then add. So activity yang kebiasaan kita akan guna ialah assignment lah. Nowadays kita akan dapat button. Last time tak ada. So kita dah dapat button plugin yang baru, iaitu Big Blue Button 3B ni. Okay. So yang biasa kita banyak guna ialah assignment, forum and quiz. So line-line ni sepatutnya digunakan lah, sebab dia banyak tool yang boleh digunakan. Misalnya kalau kita lebih banyak guna e-book, why not kita jumpa guna konsep lesson. Okay, konsep lesson. Okay, konsep lesson. So dalam lesson juga kita ada question, kita ada e-book, maksudnya kita ada boleh tengok page, kita resources pun banyak, dan konsep dia lebih baik menggunakan lesson. So dia plan dia agak cantik lah. So penggunaan lesson. So maybe kita akan jumpa next session lain-lainnya, kita mungkin kita akan belajar lah setiap satu aktiviti ni. So hari ni maybe saya tunjuk 1-2 aktiviti jika ada masa lah. Okay lah. So ini manage aktiviti. So kembali kita ke aktiviti. So yang pastikan tuan-tuan, untuk create activity and resources, pastikan kita ada berada di mode turn editor on. Okay. Pada editor ni, kita bila kita buat mode editing on ni, barulah kita akan nampak add activity and resources. Di mana kita nak letak, pulang pada tuan-tuan, pada plan course masing-masing lah. So biasanya kita letak dekat topik kita lah. Misalnya topik saya ialah introduction. Saya letak add activity, yang pertama tadi resources kan. So misalnya saya nak letak resources kita ialah file. Okay, ini konsep file lah. Add. Ni file. Name as a file. Okay. Saya letak intro BB. So ini display, for display untuk menarik lebih jelas lah. Introduction B Blue Button. So select file lah. Okay, file. So sekarang ni boleh drag terus masuk sahaja. So misalnya kita ada file, sorry, saya minimize sikit maaf. Saya minimize sikit. Saya drag file the component. Just drag. Okay. So maybe some feature dia tak boleh drag tu disebabkan browser lah. So itu masalah lain lah. So appearance ni kita nak lihat dalam bentuk mana, automatic file dia open ataupun embed. Saya lebih suka in pop-up, maksud dia next file lah, saya lebih suka embed. So common model setting, restrict access. So restrict access kita belum boleh buat lah. Maybe restrict access ni untuk group. So restrict access ni juga sebenarnya kita boleh buat macam lesson. Okay, lesson. Kita buat topik A, kita kata
kita tak nak dah topik A, selesai topik A, kita masukkan topik B. Ataupun kita minta dia buat conference dahulu. Join conference and then mark sebagai telah lihat, barulah kita teruskan. So kita lepas, maybe kita add activity completion. So pelajar tersebut dah selesai katakan topik mana. Ni yang yang ni sebenarnya big blue button. Okay. So dia dah selesai yang ini, baru dia teruskan, baru boleh baca ini. The file ni. Okay. Maybe kita boleh add lagi. Selepas yang tadi, kita lepaskan big blue button 2 pula. Baru dia boleh selesaikan. So itu restrict. Maybe student tu boleh gunalah konsep ni. Dia konsep lesson jugalah. Selesai satu persatu. Itu maksud dia. So untuk ni saya just tunjuk biasa je lah. Okay, save. Okay, selesai lah. Intro BB saya dah ada. Okay, ini yang saya sebut tadi. Tool, dia selesaikan tool yang pertama. Tool yang kedua, barulah intro BB. Selagi dia tak complete kedua-dua ni, iaitu dia mark di sini lah. Mark completion. Okay, dia dah mark completion, barulah masuk. Boleh ya? Mark completion ni kalau lihat di sini ya, untuk mark completion ni ada dua. Satu yang berputus-putus ni dengan yang tak putus. Yang tak putus ni sebenarnya auto. Ni auto generate. Auto mark lah. Yang ni kena mark only lah. Kita ataupun pelajar tersebut kena mark dahulu. Okay ya. So itu secara asasnya lah. Boleh ya? Cik Wazi, sekejap. Tunjuk sikit add activity tu. Button add activity. Okay. Add activity tu. Ya. Ni button add activity lah. So kita add activity. And then kita boleh add file yang tadi lah. Yang ni add file untuk file tadi. Maybe kita nak add book, ebook lah. Okay, misalnya saya nak add dekat mana add activity tu? Daripada mana dapat button add? Okay. Button add ni pastikan di page kita on dahulu. Sini tak dapat. So pastikan page kita di turn editing on. Dalam mode turn editing on. Okay. Ni mode turn editing on. Nanti akan muncul lah. Di setiap ni ada. Setiap ni ada activity. Boleh? Okay. Saya klik activity. So kita ada activity dan juga add resources. Tu yang fungsi add activity and resources tu. Secara asas lah. Boleh ya? Saya klik satu tadi. Tadi kita dah klik file. Sekarang kita klik URL. Kita klik add. So namakan konsep apa? Minecraft katakan. Jangan salah. Okay, Minecraft. Choose link. Maybe kita ada link. Select link YouTube. Kita cari dulu YouTube ni. Copy. Ataupun kita choose link di sini pun boleh. Saya dah ada. So, okay, tentang apa? Minecraft Education. Minecraft Education. Yang ini, yang konsep ni lah. So, persembahan dia dalam bentuk apa? Biasanya saya letak embed lah. Okay, yang lain-lain sama. Button ni semua sama sahaja. So, kalau ada perubahan, kita boleh batah balik untuk kita create balik. So, pada asasnya macam itulah. Ni Minecraft. So, kita boleh embed. Bila embed, kena klik lah. Klik, dapatlah Minecraft. So, just play. I have executive access to Minecraft Education Edition, which almost... Okay, boleh ya? Tu. Saya batah balik. Saya rasa untuk learning activity and resources, itu yang saya boleh dapat terangkan lah. Kita maybe next session lagi, kita boleh banyakkan lagi lah. So, saya tunjuk pula activity. Tadi resources resources yang paling mudah sebenarnya kita boleh buka konsep folder. Okay, kita guna konsep folder. Okay, kita cari folder Fauzi contohnya. Yang itu kalau resources mudah lah kan. Misalnya kita klik folder, kita dah jumpa file explorer ni, folder ni. Kita just drag sajalah. Misalnya saya ada nota moderator slide. Saya tarik je. Tu konsep satu lagi lah. Tanpa add activity resources. Boleh ya? Tu cara lain lah. Okay. Boleh ya? Tu cara lain. Okay ya? Okay.
So selesai aktiviti, so kita letak satu lagi contoh lah, aktiviti assignment. Apa yang ada dalam versi 3.5 ni ialah narik lah. So apa yang menariknya, kita klik satu assignment. Okay, saya klik add assignment. Okay, dalam add assignment ni, assignment 1 contohnya. Assignment 1 ya. Assignmentnya. Hantar bila. Guna konsep apa. So boleh buat description kat sini lah. Description A apa, description B apa, description C apa. So diselesaikan di sini. So ni display di hadapan lah. Yang ni sekiranya kita ada info yang lain-lain, kita boleh drag forward kat sini. So untuk 3.5 kalau perasan sebab kita ada perbezaan ni, kita ada remind me to grade by. Kita ada tarikh yang ni baru. Dulu sehingga ini je. Kalau versi yang lama kita sehingga cut off sahaja. So ni dah ada sehingga tarikh inilah. So kita set tarikh, submission type. Kalau tak nampak ni expand lah, expand sikit. Okey, nampak So nampak dia ada online tab, file submission. Okey. So berapa file yang nak submit, satu cukup lah. Okay, biasanya lah. Word limit kita boleh guna. Ni untuk type terus online tab lah. Itu apa yang ada kelebihan pada versi 3.5 lah. So kemudian kita boleh pilih pula jenis apa file yang kita boleh pilih. Dulu kita masuk saja, sekarang kita boleh pilih. Kita boleh choose. Nampak? Jenis file apa yang kita nak dihantar. So kita nak dihantar dalam bentuk apa? Okey, text file. Ataupun kita minta dia suruh hantar dalam bentuk video file. So dalam bentuk dokumen file. Okey, saya minta dia hantar dalam dokumen file PDF sahaja. Okey, PDF sahaja. Okey, selesai lah. Save. So nampak di sini dinyatakan dokumen file sahaja dan PDF. So kalau pelajar nak hantar video tak boleh lah. Kan? So saya rasa lebih baik dia hantar video lah. Saya nak minta dia hantar audio sekali lah. Okey, audio file. Saya save. Maybe dia nak rakam kan. So ada audio file. So feedback. Ni sekiranya nak berikan feedback. Submission setting. Yang ni kalau ada keperluan. Yang ni sekiranya kita ada grouping nanti. Okey. Grade. Berapa grade yang kita nak letak. Kita ikut scale. So untuk ni lebih baik kita guna konsep rubrik. Okey. Makin guide lah. Buat masa ni kita tak ada rubrik. So next sesi kita minta buat satu lagi sesi kan, kita boleh buat rubrik pula kan. So lebih banyak kita jelaskan kat sini. Okey, common media setting, restrict access pun sama. So mesti assignment kita buat assignment 1. Selesai assignment 1 baru boleh buat assignment 2. So boleh buat restrict access. Okey, tak semestinya grouping sahaja. Maybe rakan-rakan banyak menggunakan konsep group. Kelas A saja buat, kelas B saja buat. Tak semestinya. So kita boleh buat at restrict completion. Selesai yang satu ataupun kita bagi dia lulus saja. Lulus quiz baru boleh buat assignment. So tu guna konsep grade. Okay. So saya tak nak teruskan. Activity completion. Saya biasanya manual lah. Saya akan check balik pada pelajar. Check. Kenapa tak siap lagi? So kita boleh check di situ manually. Okay. Selesai kita punya tapak assignment 1. So saya rasa saya dah habis a part of manage activity and resources. So untuk lebih kita next session lah. Okay, ya. So kita maybe boleh teruskan ke part 3 ya. Doktor? Halo Doktor? Assalamualaikum. Kita akan teruskan ke part off lah satu lagi, iaitu sesi saya kelaskan pada 3 tadi. So yang satu adalah manage file, manage cost lah, manage cost. Yang kedua adalah manage activity ataupun resources. Yang ketiga tu berkaitan dengan student lah. Ataupun participant. Okay. Alright. So kita ada masa dalam 10 minit lagi, Cik Bos. Okay. So ada juga jawab soalan dia tanya, jika pelajar nak upload video ke CDOS, berapa limit size untuk video tersebut per upload? Ada kita biasanya ditetapkan. Rasanya ditetapkan tak silap saya. Biasanya patutnya pelajar tersebut lebih baik dia guna link lah. So dia nak upload pun cepat. Kalau dia guna file untuk upload agak susah.
So lebih baik dia direct ataupun dia just kita kalau minta assignment kan ada button bila dia nak submit file nanti dia kan ada button file picker tu ada video, so dia boleh record lah, directly record. Yang itu lebih baik lah kalau konsep tu. Kalau dia hantar file video, lebih baik guna konsep Zoom lah. So lebih cepat, pelajar tersebut pun cepat hantar submission. So yang itu lebih baik lah. Saya cadangkan macam tu. Okey, ada lagi? Tuan-tuan dan puan boleh ajukan soalan melalui sama ada melalui chat ataupun Q&A. Kita tengok apa ada soalan yang boleh kita tanya dan anything new, kena scroll down. Jadi ada tanya storage. Tutup chat. Storage. Soalan baru, boleh tolong ulang semula penerangan tentang tik garis putus-putus tadi? Tik garis putus-putus? Yang mana satu tu? Tik garis putus. Oh, maybe yang ini. Activity completion. Yang ini lebih kepada completion. Okey. Yang ni completion ni kita set. Yang maksud saya yang penuh ni tanpa putus ialah manual. Nampak? Saya klik kat sini, dia tulis student can manually mark this item. Pelajar yang tersebut bila dah selesai dia kena mark only. Setiap pelajar kena mark sendirilah. Okey, kena mark item ni. So sekiranya dia buat auto, dia akan checklist dia lah. Yang ni kita create masa aktiviti tadi. Contohnya saya tunjuk aktiviti ni, saya buat editing edit setting balik. So di bahagian activity completion, ini. So sekiranya yang putus-putus tu, tuan-tuan ambil yang inilah. Activity as complete, show activity as complete. So sekarang ni, kalau saya save, dia dah jadi auto lah. Pelajar buka je terus auto. Ni maksudnya. Ni auto. The system mark this item complete according to condition assignment 1. Yang ni auto set lah. Kita laksanakan dahulu lah. Itu activity completion. Okay. Ini? Tengok balik chat, mungkin ada soalan daripada chat. Hold on. Ada soalan baru. CDOS 3.5 boleh menyimpan rekod untuk berapa semester? Kerana sebelum ini storage CDOS kecil. Ini tak buat storage. Ini mungkin siapa boleh jawab? Cik Arun ke? Tapi kalau saya jawab sikit sekarang. Saya jawab sikit lah kot. Saya jawab sikit. Langkah JPPI membuat sekarang ni nampak baik lah. Sebab apa? Kita menggunakan konsep pensyarah. Kalau pensyarah tu dia boleh buat create banyak course tu bermasuk banyak. So sekarang ni maybe langkah yang dibuat iaitu kita menggunakan konsep khusus. So itu adalah langkah yang terbaik lah saya rasa. Boleh menjawab lah. Saya harap menjawab sikit lah untuk soalan tadi. Okay. CDOS 3.5 boleh menyimpan rekod untuk berapa semester kerana sebelum ini storage CDOS kecil. 3.5 ni sekarang kita park di cloud AWS. Dari segi penggunaan storage kita mengikut kadar penggunaan daripada pensyarah. Kalau kapasiti penggunaan itu meningkat, kita terpaksa lebihkan storage di AWS. Kemudian menyimpan, kita tak delete sehingga 3 semester kita simpan untuk 3 semester berikutnya. Semester yang keempat tu kita akan letak di sebagai archive. So kalau dari segi untuk audit, untuk melihat semester pengajaran semester lepas tu masih ada lah. Contohnya Disember 2019 kita masih simpan. Okey, mungkin soalan daripada saya, Cik Mozi, sebagai seorang pensyarah accountancy kan, bukan bidang ICT, macam mana, apakah orang kata tipping point atau langkah ataupun orang kata cetusan pemikiran yang nak menggunakan online ni, apa yang menyebabkan Cik Mozi teringin ataupun memang minat daripada dulu? Tak ada, saya rasa saya minat dia tak ada. Saya rasa penggunaan lah, sebab itu penggunaan mudah, kita membantu kita untuk mengajar. So misalnya saya ada mengajar computer accounting, biasanya saya mengajar account pun, saya akan menggunakan konsep submission kan, file.
Walaupun saya tak directly mark dalam CDOS, saya akan buat submission dalam file untuk penggunaan dia sebab dia adalah learning management system kan. Dia besar. Konsep dia kalau nak pergi mudah, kalau soalan objektif, why not kita guna CDOS. So data pun dah ada, pelajar pun dah ada, so baik kita gunalah. Misalnya lah. So dari segi perakaunan, kalau penggunaan perakaunan, kita boleh share tool-tool yang lain upload dalam label ke ataupun konsep label ataupun aktiviti. Mau assignment pun okey, letak saja label dalam konsep soalan tu, letak tool yang lain dalam tersebut. Misalnya education kan, letak education dalam assignment pun boleh. So tak menghalang untuk konsep tu, sebab tu saya menggunakan lah. Sebab tu saya jadi accountancy memang sesuai lah untuk menggunakan online learning. Apa saya rasa apa pendapat Cik Rozi? Kan ada masalah dengan practical session dan sebagainya. Maybe sekarang ni kita ada big blue button kan contohnya. So kita boleh guna whiteboard dia. Okey, guna whiteboard. Ataupun tool yang lain, misalnya whiteboard fee ataupun education. So bila kita save file tu as what? As PowerPoint. So as PDF. So sama konsep kita menggunakan PowerPoint. So boleh juga kita letak kan. Itu very simple yang saya boleh bagi tahu lah kan. Selama ni kalau kita ajar guna konsep whiteboard di kelas, why not kita guna whiteboard yang online, whiteboard fee, whiteboard education ataupun Jamboard misalnya, letak sahaja dalam CDOS. Okey, soalan mungkin ada soalan bahawa apabila semua politeknik menggunakan CDOS 3.5 pada masa yang sama, adakah pencapaian akan terganggu ataupun tidak? Semua orang menggunakan version 3.5, adakah capaian 3.5 akan terganggu? Sekarang semua guna. Sekarang pun semua dah guna, so saya rasa tidak ada masalah kot cara. InsyaAllah. So tidak, jawapannya itu adalah tidak akan mengganggu setakat ini ya. Cik Rozi itu dia tanya, Cik Rozi jika nak import file. Yang mana satu? Cik Rozi jika ada nak import file, okey ya. Nampak Cik Rozi, jika ada nak import file dari sesi Disember ke Jun, kita buat platform baru. Tadi dah tunjuk. Tadi dia tunjuk tadi kan? Dah tunjuk tadi. Tunjuk tadi, ya. So ada dah tadi. Okey, so video webinar ni akan apabila kita dah tamat, maybe dalam 2-3 hari kita akan upload ke dalam URL ataupun self webinar ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok siapa yang mengatakan bit laju dan sebagainya, lah kita ada sejam saja. Satu soalan tu boleh tak? Dan boleh kita, you all boleh tengok lah. Untuk kita link ke WhatsApp. Okey, untuk yang mana Cik Arun? Kita link ke WhatsApp, Meet, Webex dan lain-lain tu better kita guna aktiviti apa? Itu. Untuk kita link ke WhatsApp, Meet, Webex atau lain-lain, better kita guna aktiviti apa? Soalan lah tu, tak ada tanda soal kat hujan, saya pun tak tahu. Okay, so saya assume it's a question. Jadi untuk WhatsApp, kita nak link guna aktiviti apa? Boleh Cik? WhatsApp, WhatsApp apa tu? Saya maybe kita link ke WhatsApp ataupun Google ataupun Microsoft Meet atau Webex yang kita, jadi link tu kita nak upload URL tu, kita nak guna aktiviti apa untuk masuk pendek. Itu saya fahamkan kita akan menggalakkan penggunaan CDOS. So why not kita letak dekat CDOS level. So pelajar akan masuk melalui CDOS dahululah. Maybe ada chat, why not kita guna CDOS chat as a communication. Kan? CDOS pun boleh browser untuk line telefon, it's okay, so kita gunalah. So yang itu langkah kedua lah bagi pensyarah untuk maybe pelajar tu tak boleh juga, so maybe pensyarah akan menggunakan tool yang kedua lah, iaitu yang lebih bandwidth yang lebih rendah, mungkin Telegram ataupun WhatsApp. Saya rasa saya juga nak sebut sini, kita ada seorang pensyarah kita telah menunjukkan YouTube Pandai CDOS. Itu pun juga boleh tuan-tuan guna sebagai bahan rujukan selain pada hasil webinar ni. Jadi banyak yang telah berkongsi pandangan ilmu
mengenai penggunaan SIDOS. Link kan. Jadi boleh kita tunjuk sana, just YouTube Pandai SIDOS. Okey. Kalau boleh kita tunjuk Share. Cancel. URL dia adalah just type in Pandai SIDOS, subscribe kepada Copy dia punya ni. panjang. Di sini tak ada. Okay, so tak apalah. So you can always go to YouTube and masukkan Pandai SIDOS untuk kita dapatkan more information on SIDOS tadi ya. Okay, Cik Fauzi, saya rasa kita dah tamat kita punya sesi pertama. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Fauzi. Cik Fauzi akan kembali pada pukul 11.30 nanti untuk berbincang khas untuk Big Blue Button. Jadi ada juga orang tanya apa dia button Big Blue Button ni? So Big Blue Button ni akan kita terangkan dalam masa 20 minit lagi. So tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Fauzi di atas penerangan dan perkongsian ilmu mengenai fundamental of SIDOS. Memanglah banyak benda yang nak tuan-tuan puan-puan, kalau you orang baru, memang banyak benda yang nak dipelajari. So take your time, learn, dan tapi ada resources yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk orang kata berjinak-jinak dengan penggunaan SIDOS. Okey, so dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Cik Fauzi atas slot pertama. Kita berjumpa insya-Allah, atau Cik Fauzi can stay online kerana it's only 20 minutes more. Pada pukul 11.30 kita bermula insya-Allah. Dan untuk slot kedua di mana Cik Fauzi akan terangkan on Big Blue Button. Okey, jadi pada tuan-tuan dan puan-puan dan partisipan yang lain yang mungkin nak ada mesyuarat dan sebagainya dan tidak dapat bersama, Assalamualaikum, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam slot-slot webinar yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. So dia ada link